اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Inilah risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah. Al-Bahjatul Mardiyah pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam. Di dalam risalah ning di dalam risalah yang bernama Al-Bahjatul Mardiyah pada menyatakan uzur menyalahi makmum daripada imam. Risalah ning karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan mengampun oleh Allah Ta'ala lahu akan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ni, walil muslimin, dan mengampun juga bagi orang-orang muslimin, amin. Jadi jumlah ghafarallahu lahu walil muslimin, jumlah tu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Ya ke? Jumlah ghafarallahu lahu walil muslimin tu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Ghafarallahu lahu walil muslimin ay Allahumma ighfir lahu walil muslimin. Allahumma ighfir lahu walil muslimin. Makna dia lagu tu, Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir, ampun olehmu, lahu akan Daud bin Abdullah tu, walil muslimin, dan bagi orang-orang Islam, amin. Amin tu dengan mana istajib, terima olehmu ya Allah tu, amin. Orang panggil isim fa'il dah, isim fa'il amal lah di sini. Orang panggil amin tu dengan mana istajib. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Tak ada kena ada syarah dah bismillah tu. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, Tuhan yang amat barah. Ar-Rahim, Tuhan yang mengasihani akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Wabihi, dan dengan dia, kembali kepada Allah lah, dengan Allah, nasta'in, kami minta pertolongan lah, ataupun minta pertolongan lah. Alhamdulillahillazi awdaha lana umural ma'murati. Ini start ketebah dia lah. Alhamdulillahillazi awdaha lana umural ma'murati. Segala puji bagi Allah. Segala puji, yakni puji-puji yang pak tu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Pak puji itu bagi Allah mustahak. Ia pak puji itu bagi Allah. Allah lah yang mustahak pak puji itu. Yang lain daripada Allah tak mustahak. Ya kan? Tak mustahak puji yang pak tu. Faham tak mustahak puji yang pak bagi Allah? Faham tak? Faham tak? Allah Ta'ala lah yang mustahak puji. Kalau kita duk puji sama-sama kita tu, orang panggil puji kembali kepada Allah juga. Sebab itulah setengah pada setengah harap ia kata syukran lillah. Kalau kita kata syukran dia kata syukran lillah. Mung syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Ta'ala mung dengan sebab aku ni tak mustahak puji. Hanya hak yang mustahak pujinya Allah Ta'ala. Kalau kita pergi puji sama-sama kita tu, orang panggil puji hadis bagi hadis, pada hakikat dia tu kembali kepada Allah Ta'ala juga. Nampak tak? Tapi hak yang mustahak yang sebenarnya Allah Ta'ala. Semacam kita bagi zakat kepada orang kaya. Oh, tak kena tepat tu. Dengan sebab orang kaya tu tak mustahak bagi zakat. Tu nampak tak? Dia tu tak mustahak bagi zakat. Hak yang mustahak bagi zakatnya orang pakai miskin. Dia makia tu yang mustahak bagi puji-puji yang pak tu ialah Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala yang mustahak bagi puji. Tapi kita dah kata demo ni bagus, demo ni baik, demo ni macam-macam. Semua tu kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Mustahak bagi Allah Ta'ala belaka. Habis itu. Allah mana? Tuhan yang menyatakan. Allah tu Tuhan badan. Tuhan yang menyatakan bagi kita, yakni bagi tiap-tiap orang mukallaf ni. Tuhan yang menyatakan bagi kita, yakni tiap-tiap orang mukallaf, segala pekerjaan yang disuruh, segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh tu dia menyata semua. Dia menyata semua dah. Royak belaka dah. Wa bayyana lana umural manhiyati. Dan menyata pula bayyana ni atas pada awdaha. Atas pada awdaha lana tu. Dan menyatakan bagi kita pula, pia Allah Ta'ala itulah Tuhan yang menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegahnya perkara tu. Perkara yang dia tegah tu dia menyata dah, menyata semua dah. Sebab itulah Nabi kata al-halal bayyin wal haram bayyin. Nampak tak? Semua tu Allah Ta'ala menyata dah dengan melalui rasul-rasul lah yang menyapa kepada kita. Terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Rasul tu menyapa kepada kita. Semua tu nyata belaka dah hukum-hukum tu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang ayat kata menyata habis dah. Tengok. Wa rafa'a 'anna 'anil mushkilati. Jaga molek kitab dah. Wa rafa'a 'anna 'anil mushkilati. Kitab dia mau tulis lagu mana? Tulis lagu mana hai? Wa rafa'a 'anna 'anil mushkilati. Jaga. Dan diangkatkan Allah Ta'ala lah atas pada awdaha lagi, atas pada awdaha lagi. Dan diangkatkan. Diangkat di sini ni dengan makna menghilangkan daripada kita, diangkat tu daripada takluk diangkat daripada segala perkara yang muskilat, daripada segala perkara-perkara yang muskilah saat itu Allah Ta'ala angkat. Gapo? Daripada benda-benda kepayahan, benda-benda hak kesukaran tu, hak kepayahan tu Allah Ta'ala angkat habis. Sebab itulah Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quranil Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala angkat segala perkara-perkara yang muskilah tu dengan maknanya syarak tu beri kemudahan kepada kita. Nak ayat kata ad-din tu yus. Agama tu mudah, bukan payah. Agama tu mudah, bukan payah. Tengok, dia mengangkat, Allah Ta'ala itulah Tuhan yang mengangkatkan daripada kita tu, daripada segala perkara-perkara yang muskilah, daripada segala perkara-perkara yang kepayahan tu, yang kesukaran, kesusahan tu, Allah Ta'ala angkat daripada kita. Seperti kita tak kuasa nak semaya boleh berdiri, semaya boleh duduk, tak kuasa duduk, semaya di atas lambung yang kanan, tak kuasa lambung yang kanan, lambung yang kiri, tak kuasa lambung yang kiri meletak di atas belakang demo tu. Tengok, orang panggil beri kemudahan. Wa umura ahkamil mustabihati wa umura ahkamil mustabihati. Tu di sini orang panggil sajak ni. Tengok, awdahalana umural ma'murati wa bayyana lana umural manhiyati wa rafa'anna 'anil mushkilati wa umura ahkamil mustabihati. Tengok semua tu orang panggil atas kala sajak. Tengok ni kena menepuh orang panggil ada bahas di dalam ilmu badan. Untuk nak elokkan lafaz macam ni ada dalam ilmu badan. Tengok. Dan diangkatkan daripada kita lah. Dan diangkatkan atas dek nunggu. Dan diangkatkan daripada segala ahkam yang kesamaran. Dengan maknanya dan diangkatkan di atas kita oleh Allah Ta'ala lah. Daripada kita oleh Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala tu mengangkatkan daripada kita saat itu daripada segala ahkam yang kesamaran. Hukum-hukum hak kesamaran saat itu tak ada. Allah Ta'ala angkat habis. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinati. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinati. Dan rahmat Allah. As-salah tu. As-salah kalau keluar daripada Allah Ta'ala, orang panggil rahmah. Ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim. Tu. Rahmat hak yang disertakan akan dia dengan besar. Itu orang panggil selawat. Kalau keluar daripada Allah Ta'ala, orang panggil rahmat. Hak yang disertakan dengan dia dengan besar. Disertakan dengan besar. Dan salam Allah Ta'ala orang panggil kesejahteraan. Salam yakni kesejahteraan tu. Selawat dan salam tu turunlah kedua-duanya atas pengulu kita. Atas pengulu kita. Pengulu mana sifat? Yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Pengulu tu Pia Nabi Muhammad lah. Yang ialah pengulu kita di sini ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah yang mendatangkan akan kita dengan kenyataan. Menyatakan hukum-hukum agama, hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat. Nabi lah yang menyata kepada kita. Dia tu hal keadaan dia tu terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Tengok. Wa ala alihi wa sahbihi ashabil karamati. Dan selawat dan salam juga turunlah kedua-duanya atas ni wa ala alihi ni atas pada kata alaman atana. Atas pada alaman atana tu. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ashabil karamat. Tengok. Dan selawat dan salam tu juga turunlah kedua-duanya di atas keluarganya. Keluarga Nabi. Turun di atas keluarga Nabi. Kita dah royak dah dulu tu. Kita tengoklah di Humbi ni kita bahas dah. Keluarga yang ialah kalau di sisi kita Asy-Syafi'iyah pada bab zakatnya kena kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga pada bab zakat. Kalau keluarga pada bab maqamid doa kena di atas kullu mu'min walau asian. Tiap-tiap orang yang beriman dan jikalau adalah dia tu yang deraka sekalipun. Itu orang panggil keluarga fi maqamid doa, pada maqam doa. Kita tengok sendirilah, kita tengok sendiri. Rujaklah sana noh. Kita bahas dah di awal-awal. Dan segala sahabat Nabi minta juga selawat dan salam saat itu di atas segala sahabat-sahabat Nabi. Sahabat mana sifat? Sahabat Nabi yang mempunyai karamat, yakni kemuliaan. Sahabat-sahabat tu yang mempunyai kemuliaan. Sesuailah dengan Nabi kata, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ni seperti bintang-bintang di langit, dengan yang mana-mana daripada mereka itu kamu ikut, ihtadaitum, nescaya dapat hidayah kamu. Tak ada payah mana di sini. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Tengok dah. Dia salin wa ba'du tu adapun kemudian daripada itu. Orang panggil salin dengan adapun kemudian daripada itu ni isyarat kepada bahawasanya wa yang ada pada wa ba'du tu ganti daripada amma syartiyah. Jaga dah. Wa pada wa ba'du tu dia terjemah kata adapun kemudian daripada itu. Itu salin bagi wa ba'du. Dia terjemah lagu tu orang panggil isyarat kepada bahawasanya waw yang ada pada wa ba'du ganti daripada amma syartiyah. Asal dia amma ba'du. Asal dia lagu tu. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu.
Tengok. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Ai ba'dal basmalati. Takdir lagu tu baca kita. Adapun kemudian daripada itu, ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami. Tu. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami. Kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah hingga su dan selawat dan salam. Kemudian daripada tu tak kala. Tu. Tak kala tu orang panggil jawab bagi amma syartiyah hak dia hazah tadi. Jawab amma syartiyah hak dia hazah tadi. Tak kala tu. Tak kala itulah jadi dalil juga yang menunjuk di atas bahawasanya asal wa ba'du tu amma ba'du. Amma ba'du. Dengan sebab tak kala tu jawab bagi amma. Jawab bagi amma ba'du hak dia hazah betul dia ganti dengan waw tadi. Tak kala adalah setengah daripada saudaraku. Tengok. Tak kala adalah setengah daripada saudaraku. Saudara di sini saudara yang seugama. Jaga saudara yang seugama. Bukan dengan mana adik ataupun kakak dia, hanya saudara-saudara yang seugama. Saudara mana? Yang tiada dapat aku menyalahi akan pinta setengah saudara tu. Aku tak gamak, malu aku nak menyalahi akan pintanya, akan minta dia tu lah. Dia malu nak menyalahi. Wa emonya dia tak dapat menyalahi tu dengan sebab dia tu malu. Wa emonya musannah ni tak dapat dia tu menyalahi akan setengah-setengah saudara dia tu dengan sebab dia saat itu nak mengikut bagi suruhan-suruhan syarak. Orang minta suruh dia tu karya kita. Kemudian dia tak gamak. Dia tak bagi dia saat itu tak dapat dia nak tolak permintaan ke orang saat itu. Dia tak tolak permintaan orang tu wa emonya dengan sebab dia tu malu. Kepada orang yang meminta tu. Wa emonya dengan sebab dia tu loba kepada akhirat. Goyak mudah-mudah. Dengan sebab dia tu loba kepada akhirat, ataupun dia junjung suruhan Allah Ta'ala, ataupun junjung suruhan syarak. Dengan sebab Nabi sendiri pernah sebut ballighu anni walau ayah. Tak itu. Nabi kata menyapa olehmu daripada aku ni, dan jikalau satu ayat sekalipun mung tu kena menyapa. Tengok. Dengan sebab dia tu imtisal dengan hadis ni, dia tu tak leh nak menyalahi bagi minta ke orang tu. Tengok deh. Lagi dia saat itu orang panggil suruh dengan makruf, tegah daripada mungkar. Tu. Bahawa menutup terjemahkan. Tengok. Tak kala adalah setengah daripada saudaraku yang tiada dapat aku menyalahi akan pintanya. Bahawa menutup terjemah. Bahawa menutup oleh setengah daripada saudaraku tu lah. Bahawa menutup oleh setengah daripada saudaraku. Terjemahkan beberapa masalah yang diuzurkan, yakni yang dimaafkan. Ketinggalan makmum mana? Makmum yang muwafiq. Ketinggalan makmum yang muwafiq dengan imamnya, imam bagi makmum yang muwafiq. Ya suruh menyata di dalam kitab ning apa dia kata hak yang boleh ketinggalan, hak yang syarak makmum yang muwafiq saat itu boleh ketinggalan dengan imam dia, sehingga siapa boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang tu. Awi kata molek sini ngaji sini ni. Masalah sulit banyak sini. Kadang-kadang tu setengah pada setengah tu tak tahu. Tengok. Dan yang tiada diuzurkan dan yang tiada dimaafkan daripada ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang tu. Pia gatik makmum yang muwafiq hak jenis mana, boleh bagi dia tu ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang, dan muwafiq yang jenis mana tak boleh dia tu nak ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Faham Ustaz? 3 rukun yang panjang-panjang hak mana tu Ustaz? Mana? Kena? Rokok. Betul.
Sujud yang keberapa tu? Gini ustaz, jaga dah tukar semula faham tu. Iktidal rukun yang pendek. Jaga dah iktidal dan duduk antara dua sujud. Kita bahas dah dalam kitab ni dulu yang nyata dah. Iktidal dan duduk antara dua sujud rukun yang pendek. Start daripada rokok, satu rukun situ. Tu imam iktidal naik tak kira situ. Turun kepada sujud yang pertama, dua rukun. Duduk antara dua sujud, tak kira. Turun kepada sujud yang kedua, tiga rukun. Tiga rukun, mana kalau turun pada sujud yang kedua ni? Kalau kita orang muafik, kerti muafik dah. Orang muafik, orang yang dia baca Al-Fatihah dia tu, dia dalam kia imam. Dia nak menyata semua ni belakang ni. Orang yang dia baca Al-Fatihah dia tu, di dalam kia imam. Tu orang panggil muafik. Kadang-kadang orang tu jenis baca lambat. Baca Fatihah lama, tu imam tu rokok. Dia tak ada sudah lagi Fatihah. Tu imam turun sujud yang pertama, tak sudah lagi Fatihah. Bangun duduk antara dua sujud, tak sudah lagi. Sujud yang kedua, tak sudah lagi. Faham tak? Kalau dia sudah masa sujud yang kedua, alhamdulillah turun rokok selalu kita. Mana kalau tak ada sudah, tu imam bangun wa emonya, bangun kepada kia, wa emonya bangun kepada duduk tasyahud. Sudahlah. Masuk rukun yang keempat dah. Faham tu? Mana kalau masuk rukun yang keempat, kalau kita ni tak sudah lagi baca Fatihah, nak tinggal tak boleh muafik. Faham tak? Muafik tak boleh tinggal Fatihah. Wa emonya kita saat ni tu, mana kalau tu imam tu duduk antara duduk baca tasyahud, ataupun tu imam tu kia kepada baca Fatihah semula, balik kita saat ni tu dia beri pilih dua. Jaga dah. Wa emonya kita niat mufarakah dengan imam. Faham tak? Aku bercerai daripada imam, ataupun aku mufarakah daripada imam. Sudah, semaya cara kita, obat cara kita, dapat rakaat tu. Ataupun kita turun kalau imam tu nyabikat bakit bangun daripada sujud yang kedua tu duduk tasyahud. Kita turun kepada tasyahud selalu dah. Tinggal Fatihah kita tu tinggal berhabis. Hak kita nak baca rokok gapo tinggal habis, sujud gapo tinggal, turun pergi kepada tasyahud selalu. Tapi rakaat tu luput dah lah. Luput rakaat tu. Manakala tu imam wisalah tu kita kena tambah satu rakaat lagi. Kalau tu imam tu kia, duduk situ bakal tak ada kena bergerak dah. Beradu baca Fatihah kita suk kat mana tadi. Hak ni masalah kita tak seniat mufarakah. Tu imam suk kita baca Fatihah suk mana tu imam bangun kia, kita bakal beradu turun. Nanti dengar ya baca Fatihah dah lah. Lama duk turun rokok, turun sujud tu. Tak ada kena turun rokok, tak ada kena turun sujud dah. Dengan sebab tu imam kia, kita duk kia sekali dengan imam selalu dah. Hak tu masalah kita nak turun lagi. Faham tak? Ataupun kalau kita nak mufarakah, mufarakah lah. Ni jaga ni faham molek masalah yang nak bahas bawah ni. Banyak masalah hak sulit-sulit, hak banyak hak yang ada berlaku di rumah kita. Kadang-kadang kena di atas diri kita sendiri, hak pergi lewat tu. Hak pergi lewat tu. We faham molek masalah dah. Tengok. Sebentar. Tengok sambung. Maka fakir imtisalkan pintaknya, pintak bagi setengah daripada saudara-saudara dululah. Maka fakir ini jawab jawab bagaimana ni? Jawab tak kalau adalah nu. Tak kalau adalah tu jawab amma syartiyah di situ. Maka fakir imtisalkan. Tak kalau adalah setengah daripada saudara-saudaraku tu dia pinta bahawa menutup. Dia pinta bahawa dia syekh ni tulis satu karangan, satu suruh menterjemah ni bukan mengarang. Menutup bahawa menterjemahkan beberapa masalah-masalah tadi, maka fakir imtisalkan pintanya, maka fakir ni yang berhajat kepada Allah lah. Fakir yakni orang yang berhajat kepada Allah, yang ialah Syekh Daud kita ni. Imtisalkan, imtisal ni makna junjung tetah. Tapi di sini kalau kita royak lurah kampung ke orang panggil imtisal ni, imtisal dengan makna terima. Terima. Maka fakir yakni Syekh Daud pun imtisalkan yakni terimakan pintaknya, pintak bagi setengah-setengah saudara tadi. Kerana apa kau hai dia tu imtisalkan pintak ke tu? Ni ilat pada kata imtisal. Kerana yang menunjukkan daripada hadis
Kerana barang yang menunjukkan daripada hadis, yang menunjukkan daripada hadis, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Ad-dalu 'alal khair, bermula orang yang menunjuk di atas jalan kebajikan. Orang-orang yang menunjuk di atas jalan kebaikan, jalan kebajikan kepada orang, kepada saudara dia lah. Kainun kafa'ilih, adalah ia seperti orang yang membuat dah. Dia royak, dia peta jalan yang, tapi jalan hak dia peta saat itu jalan kebajikan, orang juga buat turut peta dia saat itu, turut peta dia tu. Orang lagi buat semacam dia saat itu boleh pahala juga. Orang juga peta jalan saat itu. Boleh pahala juga semacam orang buat. Maka adalah risalah yang terlebih indah tu. Tambah sekitar jatuh. Maka adalah risalah yang terlebih indah, yang terlebih elok lah, yang terlebih indah aturan bagi risalah, lagi terlebih nyata bagi maksud risalah. Terlebih nyata maksud ni kalau bahasa kita agak tujuan. Tujuannya lagi singkat, bicaranya sikap ni pendek caranya. Cara risalah tu pendek. Gapo risalah yang terlebih indah, lagi terlebih nyata bagi maksud, lagi sikap cara iaitu risalah yang tersebut saat ni. Risalah yang terlebih indah yang maksud tu. Syarah bagi manzum. Syarah ni bagi manzum al-alimi al-allamati al-muhaqqiq ni orang yang mendatangkan masa Allah serta dengan dalil. Kejak ilmu dia tu, teguh ilmu dia, tekun ilmu dia, itu orang panggil al-muhaqqiq. Dengan bahawa dia mendatangkan satu-satu masa Allah serta dengan dalil. Ada jalan dengan dalil semua. Pengalaman kita dak berhadah dalil usul dulu. Jadi makin itu juga kalau kita tahu dengan tak ada dalil, tak muhaqqiq, tak tahqiq, tak teguh kita. Hak muhaqqiq ni yang tetap, yang tekun ilmu dia. Iaitu al-alimu al-allamatu al-muhaqqiqu tu Syekh Azizi. Ni Syekh Azizi. Syarah bagi manzum al-alimi al-allamati, al-allamah tu yang bersangat ta'lim, al-alim tu yang alim dah, lagi al-allamati tu yang bersangat ta'lim, tu mubalaghah. Orang panggil mubalaghah, sirah mubalaghah al-allamah tu. Syekh tu al-alim al-allamah al-muhaqqiq tu Syekh Azizi. Risalah syarah ning terkandung bicara yang tersebut itu, yakni bicara gapo tadi? Masail yang diuzurkan ketinggalan makmum daripada yang muafiq dengan imannya dan yang tiada diuzurkan. Itu hak yang tersebut itu. Yang terkandung bicara yang tersebut itu, yakni beberapa masail yang diuzurkan ketinggalan makmum yang muafiq dengan imamnya hang masuk tu. Yang terkandung syarah ning bicara yang tersebut bagi alim al-allamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais. Itu nama dia, rahimahullahu taala. Ini mudah-mudah kata agak matalah. Yang milik bagi al-alim al-allamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais ni tuai bagi mata tu, mata syair tu. Nu hak yang membuat syarah nu Syekh Azizi, jaga dah yang mensyarahkan mata dia tu. Yang sangat banyak manfaatnya bagi awamil muslimin, bagi orang-orang awam muslimin. Risalah hak tadilah, risalah yang tersebut tadi manfaat dia tu banyak bagi orang-orang awam, orang kebanyakan dan khawasnya, khawas muslimin, iaitu orang-orang hak pandai dah pun banyak juga faedah bagi dia. Khawas ni orang hak yang pandai-pandai dah. Hak yang lepas daripada orang awam tu. Maka fakir ilallahi ta'ala, maka fakir yakni Syekh Daud ni yang berhajat kepada Allah Ta'ala saat ni kena kepada Syekh Daud lah. Nak terjemahkan daripadanya, ya nak terjemah daripada syarah bagi manzum al-alim al-allamah al-muhaqqiq Syekh Azizi. Tu yang nak syarah tu.
Tengok, maka fakir ilallah hendak terjemahkan daripadanya. Terjemah takluk pada terjemah. Terjemah dengan bahasa Melayu, Kerana gapo dia terjemah dengan bahasa Melayu? Ilat pada kata maka fakir ilallah hendak terjemah dengan bahasa Melayu tu. Supaya manfaat bagi orang yang tiada tahu bahasa Arab. Satu. Utuknya bagi manfaat bagi orang-orang yang tak pandai bahasa Arab. Dan jika adalah hamba tiada ahlinya pada medan ini, yakni medan terjemah ni sekalipun, hamba nak cuba-cuba terjemah jugalah dengan sahabat demo tu minta. Tetapi sebab iktimad fakir ala Allah sani, tetapi sebab iktimad ni berpegang. Fakir Allah Ta'ala, fakir Allah ni pia Syekh Daud ni lah. Bahawa diberi taufik bagi sawab, ni yakni yang betul. Sawab jalan yang betul lah. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Dan aku namakan terjemah ini, dia letak nama terjemah tadinya Al-Bahjatul Mardiyah fi uzri takhallufil ma'mumi anil imami salasata arkanin tawilatin. Itu nama dia, nama terjemah dia. Telah berkata sahibul manzumah Syekh Azizi radhiyallahu anhu, dia katakan, in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkani tufir. Dengar in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkani tufir. Tengok, telah berkata syarahnya. Ya asal kita kalau bahasa Arab kok syarah. Tu. Tapi tak apalah dia buat jadi Melayu. Telah berkata syarahnya, biar syarah Syekh Azizi lah. Artinya arti in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir tadi. Pandai dak baca syair pandai dak baca kelompok pandai dak hak ni kena baca lagu ni in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkani tufir. Okey, kena belajar tu, kena klik baca kitab kau okey. Yang baca in syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir. Pelak dia buat syair dah. In syi'ta dabtan lillazi syar'an uzir hatta lahu salasu arkani tufir. Dia telah berkata syarahnya, artinya arti bagi mata baik tak nilah. Jika berkehendak orang yang menuntut bagi mengetahui, orang yang menuntut ilmu lah, yang lobo ia orang yang menuntut bagi ilmu tu atas pengetahuan yang lebih daripadanya, daripada pengetahuan yang dia ada dah tu. Kalulah dia tu lobo, jika berkehendak apa in syi'ta tu jika berkehendak oleh engkau. Tapi tak apalah, dia kata artinya di sini jika berkehendak orang, ya tafsir domain engkau dah tu. Orang yang menuntut bagi mengetahui, yang lobo atas pengetahuan yang lebih daripadanya, kehendak gapo? Akan dobeknya. Gapo dobek? Peta. Gapo dobek? Dia takwil di sini. Artinya arti dobek. Artinya arti dobek pada menghafazkan dia akan dobek. Pada menghafazkan dia dengan jazam, dengan pegang yang putus. Dengan jazam, dengan pegang yang putus bagi orang yang muafik. Tak ada apa lagi situ tu. Tak nak masuk cerita, baru nak masuk cerita ni. Bagi orang yang muafik, apa dia muafik? Yakni menghendaki ia musannah. Dengan kata orang yang muafik. Muafik tu apa dia? Makmum yang muafik. Muafik itu bagi imamnya. Bagi imamnya. Pada syarak. Muafik bagi imam mana? Yang diuzurkan dia akan makmum yang muafik bagi imam tu. Ketinggalan daripada imamnya. Imam bagi makmum yang muafik saat itu. Diuzur, dimaaf, ketinggalan daripada imam. Hingga 3 rukun yang panjang. Tufir diuzurkan dia itu. Diuzurkan dia itu.
Hak yang 3 rukun yang panjang, batu syarat uzur dia. Balah mana gatik makmum ni? Makmum muafiq hak jenis mana gatik? Tu faham molek tu. Syair dia hak dia nak tu. Di sini di bawah ni dia nak menyata. Iaitu yang dikehendaki rukun yang 3 itu, iaitu rukun-rukun yang 3. Jaga start dah ni. Rokok. Boleh kita ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun yang panjang? Pergi kemas sini. Iaitu rukun yang 3 itu, rukun yang 3 yang panjang tu. Rokok 1 dan sujud. Sujud yakni 2 sujud. Tanda tahu. Dan sujud yakni 2 sujud tu. Tu orang panggil 3 rukun tu. Satunya rokok. Sujud 2 kali jadi 2. Orang panggil 3 rukun. Maka tiada dikira-kirakan daripada rukun yang 3 itu. Maka tiada dikira-kirakan daripadanya, tak dikira, tak iktibar. Daripada rukun yang 3 itu, rukun yang pendek, tak iktibar, tak kira. Rukun yang pendek, tak kira. Iaitu rukun yang pendek, iktidar, tak kira. Dan duduk antara 2 sujud, tak kira juga. Jaga dah. Duduk antara 2 sujud, iktidar, tak kira. Dan dikehendaki orang muafiq itu, jaga. Ni petuk orang muafiq. Rukun dia rayak dah. 3 rukun hak yang boleh ketinggalan makmum yang setengah daripada setengah jenis makmum yang muafiq. Dia tu harus bagi dia saat itu dimaafkan bagi dia tu ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang, pergi kemah di situ, satunya rokok, yang keduanya sujud, yang ketiganya sujud yang kedua. Tu 3 rukun. Waktu di sini dia nak peta pula gapo dia orang yang muafiq. Kita semaya jemaah kena semua ni. Kadang-kadang hak gi akhir tu kena ni. Dan dikehendaki orang muafiq itu mereka, yakni orang lah yang mendapatkan akan dia, yang mendapat akan dia akan mereka. Mereka yang mendapat akan dia akan mereka tu. Daripada qiyam imam bagi mereka tadi mendapat masa yang dapat membaca Fatihah. Ia dapat masa yang membaca Fatihah di dalam qiyam imam. Di dalam qiyam bagi imam. Dia dapat qada untuk baca Fatihah. Dengan bacaan betul, qada baca Fatihah tu, masa baca Fatihah tu, dia kira masa pia dengan bacaan orang pertengahan. Kira? Jangan kira masa kadang kita ni orang cepat, derasuk, tak kira tu. Kadang-kadang orang baca lama habis, tak kira juga. Kira orang baca yang pertengahan. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kita qada tu hingga su waladdallin. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang dia habis tu setengah pada setengah orang. Hak cepat tu tak kira tu. Betul hak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nya dengan lagu, baca lagu dalam itu. Koho ya baca. Betul bergaduh lama. Alhamdulillah baru naik. Alhamdulillah tak kira juga tu. Kira baca orang yang baca pertengahan. Pertengahan. Kira qada lama mana? Ni kembali pada uruf lakon ni. Tu. Tiada diiktibarkan dengan baca dirinya. Tak boleh iktibar baca diri dia tu. Baca diri dia kadang-kadang cepat. Kadang-kadang lama. Kira orang baca pertengahan. Qada mana dia teluh baca Fatihah di dalam qiyam imam. Kalau dia qada tu masa tu dikatakan bagi dia tu muafiq. Muafiq. Jaga dah. Dan tiada pula yakni tiada diiktibar pula dengan baca dengan imam, yakni dengan baca imam. Tak kira juga baca imam. Imam berlagu lama tu panjang nah. Tak kira baca imam tu. Kira baca orang yang pertengahan. Baca yang pertengahan. Tak lama mana sekali tu dalam berapa minit kita kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Tak lama mana kan itu. Dia ada kodat tu. Ada kodat tu. Orang panggil orang muwafiq. Masbuk tak ada kira lagi. Masbuk nanti cara di belakang. Maka barang siapa mendapat akan dia akan imeh. Dia mendapat masa yang tersebut itu. Gapo? Masa yang dapat membaca Fatihah. Masa yang tersebut itu, yakni masa yang dapat membaca Fatihah dengan baca orang pertengahan tu. Mendapat di dalam kie imenyo. Dia de masa tu di dalam kie imenyo. Sama ada iyo orang muwafiq. Jaga dah. Sama ada iyo orang muwafiq. Dapat pada awal rakaat imeh. Dia gideh rakaat yang pertama dengan imeh. Rakaat imeh yang pertama. Atau lain daripada awal rakaat imeh. Gapo? Dia gideh dalam rakaat yang kedua. Ataupun rakaat yang ketiga. Ataupun rakaat yang keempat. Kira apa itu? Herat tu. Dia gideh rakaat yang kedua. Tapi dia dalam kira imeh tu. Kodah dia tu boleh baca Fatihah. Orang panggil muwafiq juga. Orang panggil muwafiq. Ataupun dia gideh dalam rakaat yang ketiga rakaat imeh. Tapi dia kira dalam dia baca. Orang panggil dia dalam kira imeh tu kodah baca Fatihah. Orang yang pertengahan. Orang panggil muwafiq juga. Jaga dah. Tengok ni peta orang muwafiq. Batu dia mau cek sendiri diri dia mau tu. Dia mau masuk pergi. Nak pergi semaya jemaah tu. Dia mau takbir naik Allahu Akbar tu. Cek tengok. Kalau orang baca ergah. Baca pertengahan tu. Tu imeh dia baca surah. Kadang-kadang tu imeh baca surah. Desuk tu. Fatihah kita. Jaga cek diri dia masing-masing. Maka dinamakan dia akan orang saat itu orang muwafiq. Orang ni orang panggil muwafiq. Diuzurkan dia akan orang muwafiq. Bagi orang muwafiq tu diuzur 3 rukun yang panjang. Ketinggalan nyonya orang muwafiq daripada imam nyonya muwafiq saat ni. Boleh dia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Jaga tu. Kalau masbuk, tak dah. Kalau masbuk ni nampak imam rokok lalu tinggal Fatihah. Itu masbuk tak sama dia bercara belakang. Maka jika selesai iyo orang itu. Tu ramai yang bagi darah. Maka jika selesai iyo orang itu orang muwafiq tu lah. Selesai bahawa masuk imam orang muwafiq pada rukun yang keempat. Kalau imam tu pergi masuk rukun yang keempat. Gapo? Iaitu rukun yang keempat. Membaca tasyahud akhir. Atau berdiri imam kepada kia imam. Ya dua ni, ya rupa dia. Wa emo ya duk baca tasyahud akhir. Wa emonya dia bangun kia. Tu orang panggil imam tu masuk rukun yang keempat tu. Betul? Dan tiada mengapa jika telah mendulu akan dia akan muwafiq. Gini. Dan tiada mengapa jika telah mendulu oleh imam. Jika telah mendulu oleh imam akan dia akan muwafiq. Duduk istirahat. Tak apa lagi tu. Perak. Tu imam dia bangun daripada sujud saat itu, duduk istirahat dulu. Betul? Dia kira betul mana? Dia kira betul tu imam bangun betul. Bawa betul tu kita kata dalam betul dia tu memada dah untuk dia baca Fatihah. Betul tu sudah masuk tu. Faham lagi. Kalau dia tengah duk bangun, tak siapa tu kira lagi. Kira dia tak mada lagi nak baca Fatihah dengan bahawa dia tak betul lagi tak imam. Kita tunggu rokok selalu masa tu, dia lagi rakaat. Jaga tu. Manakala tak imam tu mada dah. Kita kata betul dia tu, kita kata agaknya mada dah baca Fatihah di situ. Tak leh dah, lupuk. Betul? Kena iktibar, kena cek diri demo. Nak mufarakah ke, nak turut imam. Kalau nak turut imam, tinggal Fatihah kita duduk dia. Kalau nak mufarakah, aku niat mufarakah, aku mufarakah daripada imam, betul? Buat atur semaya kita, semacam semaya biasa ni. Turun rokok, iktibar, turun sujud. Tengok. Atau barang yang iyo imam menyerupai rupa rukun sekalipun tak apa. Menyerupai rupa rukun, iaitu duduk bagi tasyahud awal, iaitu barang yang iyo imam menyerupai rupa rukun tu, duduk bagi tasyahud awal. Maka rokok iyo muwafiq. Dalam hal keadaan tak ada siapa lagi 3 rukun, 3 rukun tak ada habis lagi 3 rukun yang panjang-panjang saat itu, maka rokok iyo muwafiq, yakni
Dia rokok tu yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Sebelum daripada imam masuk rukun yang keempat, dia rokok dulu. Maka didapatkan akan rakaatnya. Maka didapat akan rakaatnya. Rakaat muafiq sana dapat. Jangan wida imam masuk dalam rukun yang keempat. Faham tak? Jaga. Dan hendaklah ia muafiq. Dan hendaklah ni wajiblah. Dan hendaklah yakni wajiblah ia muafiq mengerjakan aturan sembahyang dirinya, yakni susunan. Aturan ni susunnya semaya dirinya. Dia buat semaya, ada gapo susunnya semaya diri dia. Mula-mula tu rokok, lepas tu i'tidal, lepas tu turun sujud, lepas tu duduk antara dua sujud, lepas tu lepas sujud pula. Tu lepas duduk antara dua sujud pula. Itu orang panggil aturan sembahyang dirinya. Buat biasa semaya biasa. Dan jika masuklah imamnya, ini royah pada kata hendaklah ia mengerjakan aturan semaya dirinya. Royah. Dan jika masuklah imam bagi muafiq tadi pada rukun yang keempat. Imam tu masuk dalam rukun yang keempat dah. Lagu mana misal bagi imam masuk dalam rukun yang keempat? Seperti bahawa sampailah imam bagi muafiq kepada kia. Imam sampai ke kia dah yang memadai membaca Fatihah padanya pada kia tu. Imam bangun tu sampai duduk kia dah. Betul agaknya kia dia tu boleh dah nak baca Fatihah di situ. Satu. Ataupun imam saat itu ataupun kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir. Sekalipun yakni hendaklah ia mengerjakan aturan semaya dirinya. Tu tanda lepas sekalipun tu. Sekalipun yakni hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Lah tu imam masuk dan duduk dalam kia dah. Gitu sekalipun kita pun buat turut semaya diri kita. Faham tak? Jangan duk turut imam. Dengan sahabat kita dah rakaat dengan imam tu. Manakala imam kia lama, dia rokok 4 kia selalu. Tak ada turun sujud, tak ada turun penama. Gitu dah kan. Tu imam tu masuk dalam duduk kia dah, kita kata duduk kia. Lepas tu kita tu, dia rokok tu sebelum pada imam tu betul kia. Faham tak? Lepas tu kita tu buat semaya. Rakaat lain? Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat. Ya dua tu yang boleh tasawur masalah. Rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat. Faham hang? Betul hang? Masalah tak kalau imam baru kia betul tu, kita dah rakaat, dapat rakaat. Betul nak buat lagu mana ya kata? Kita nak beradu tak sujud ke? Ataupun nak buat aturan semaya diri kita? Jawabnya dia kata wajib bagi kita tu kena buat aturan semaya diri kita. Tu rakaat i'tidal sujud. Duk antara dua sujud, waktu sujud, betul bangun kia sekali dengan imam. Faham? Jaga dah. Tu, sekalipun yakni hendaklah ia mengerjakan aturan semaya dirinya. Jaga molek masalah tu. Dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut. Kita jauh ni payah baca dah. Tapi jaga kita jauh ni. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut itu, nama molek ya itu duk belakang dah. Baru tak ada kacak. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut itu, banyak kali yang tak apalah. Hak yang tersebut makmum yang muafiq, hak yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihahnya. Ni jaga ni masalah ni, ingat masalah ni. Dia tadi tak sudah lagi baca Fatihah. Padahal imamnya masuk pada rukun yang keempatnya. Imam tengok nyo ada semata. Jaga kadang-kadang nyo komai tak sorok ramai. Padahal imam bagi muafiq. Hak ni nyo ada isi ni. Masuk pada rukun yang keempatnya. Tak sabar situ. Masuk pada rukun yang keempat dah dia baca Fatihah tak sudah lagi. Lagu mana? Artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya membaca Fatihah. Satu masalah. Atau duduk yang memadai membaca ia imam akan tasyahud akhir. Ni orang panggil imam tu masuk rukun yang keempat dah. Betul? Maka makmum yang tersebut
makmum muafiq tadi lah hok baca Fatihah tak ada habis lagi tadi, luputlah rakaatnya. Luput rakaat luput lah. Mana kalau luput rakaat tiada boleh lagi ia muafiq hok luput rakaat tadi mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Tak boleh lah. Nak buat aturan semaya diri dia, nak rokok, nak iktidal, nak nama tak boleh lah. Kerana sudah luput rakaatnya. Luput tu jaga tu. Kerana sudah luput rakaatnya. Rakaat bagi makmum tadi tu, muafiq tadi tu sudah luput dah rakaat dia. Tak boleh lah nak buat aturan semaya diri. Betul? Mana kalau luput rakaat heng, mana kalau imam tu masuk dalam rukun yang keempat, luput rakaat itu, nak buat lagu mana? Tengok di sini. Maka disuruh pilih. Pilih dua ni. Pilih tu di antara dua pekerjaan, dua perkara. Lek makmum tu, lek imam tak ada gapo lek makmum tu. Dia suruh pilih dua. Mana? Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam padanya pada rukun tu. Gerti tak? Dapatkan rukun yang ada imam padanya pada rukun. Imam duduk dalam rukun mana? Duduk kita kata duduk dalam tasyahud, duduk dalam tasyahud akhir. Kita tinggal Fatihah, tinggal rokok, tinggal sujud, duduk pada tasyahud akhir dulu. Tu orang panggil dapatkan rukun yang ada imam padanya. Kalau tu imam tu duduk kia, kita pakai kia selalu. Tak ada kena turun rokok, tak ada kena turun sujud lah. Hak duduk baca Fatihah tak sujud lagi tadi, tinggal. Ini masalah kita tak sini mufarakah. Masalah kita tak sini niat mufarakah. Maka ditinggal kamu baca Fatihah itu. Fatihah hak dia tinggal lagi, hak tak sujud lagi tu tinggal. Tak usah baca. Kalau demo nak turun duduk pada sujud, nak turun duduk sekali dengan imam tepat tasyahud akhir, turun. Tinggal Fatihah tu tak usah sambung. Tengok. Dan daripada ni atas pada kata membaca Fatihah. Atas pada membaca Fatihah. Takdir lagu mana? Satu dia suruh tinggal Fatihah. So, maka ditinggalkan daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Dia suruh tinggal juga mengerjakan aturan sembahyang diri pun tinggal. Jangan rokok, jangan iktidal, jangan sujud. Turun selalu dah duduk kepada tasyahud akhir. Gerti dah kan? Ni orang bijak sungguh kadang-kadang iktiraf demo tu. Masalah sulit ni. Kerana rakaatnya sudah luput. Nampak nama ni rakaatnya luput habis dah. Tak ada kena rokok, tak ada kena nama dah. Rokok pun tak boleh dah. Luput dah rakaat dia. Betul dah ni cara. Dan dapat akan imamnya, dan dapat akan imamnya, dan dapat akan imamnya imam muafiq. Gapo dapat akan imamnya? Yakni dan diikut akan imam pada rukun yang imam ada padanya. Tu. Betul dia turun, tinggal Fatihah, tinggal aturan sembahyang dirinya, betul, dan dapat akan imamnya. Manakala dia tinggal tu, tinggal aturan sembahyang diri dia, tinggal baca Fatihah, tinggal lagi tu, dapat akan imamnya, yakni dia turun sekali sepak imam duduk. Kalau imam duduk baca tasyahud akhir, dia turun selalu dah. Tu. Dan dapat akan imamnya, yakni dan diikut akan imam pada rukun yang imam ada padanya pada rukun tu. Tu. Karena gapo dia suruh turun selalu tu? Supaya jangan jadi batas semayanya, semaya muafiq itu. Supaya tak batas semaya heng. Jagalah. Sebab tiada diuzurkan lagi dapat akan imamnya pada kianya atau tasyahudnya. Tak boleh dah. Dengan sebab mana kalau imam masuk oleh kia, imam masuk oleh tasyahud akhir, luput dah lah heng. Tak boleh dah. Tak boleh turut dah. Kena pisah kita. Satu. Maka hendaklah kamu dia daripada salih imamnya tambah serakaat lagi. Selepas pada imam salih kita tambah dengan sabar tadi kita tak ada. Satu Satu dia pilih. Kita nak buat lagu macam saat ni pun boleh. Dan ada kalanya ia muafiq. Pilih ia muafiq, pilih ia muafiq niat mufarakah. Dia nak pilih niat mufarakah apa tak apa. Mufarakah tu, mufarakah ni mana bercerai. Mufarakah dengan imamnya imam muafiq. Dia pilih hak ni pun tak apa. Maka tak kalau itu, tak kalau dia pilih niat mufarakah. Jaga molek domer Maka tak kalau itu, tak kalau memilih ia akan niat mufarakah tu. Ia muafiq. Kerjakan atas aturan semaya dirinya. Ya buat semaya diri lagu mana? Rokok, iktidal, turun sujud, doa antara dua sujud, turun sujud, tak ada kena peduli dengan tu imam tu. Dia cerah dah. Tolak 3 dah dengan tu imam. Maka memadalah rakaatnya, rakaat muafiq yang mufarakah tadi, mada rakaat tu. Tu jaga dah.
Tapi kalau demo malah nak tambah, li akhir nu sepah dah salah imeh, nak wirah sudah pada imeh, ni mau niat mufarakah. Pilihlah ikut demo. Habis itu maka memadalah rakaatnya, rakaat muafiq hak yang mufarakah itu. Dibilangkan dia akan rakaat tu bagi muafiq. Rakaat tu boleh dah iktibar, dibilang juga rakaat. Sikit. Tak dah. Tak ada gapo dah. Dan sonyo telah menyebut oleh Nazim rahimahullahu taala. Dan sonyo telah menyebut oleh Nazim rahimahullahu taala di dalam nazimnya. Di dalam nazimnya itu 8 masail, 8 masalah. Ni nazim nazim hak yang lagi akhir datang ni. Dari syair-syair hak yang lagi akhir datang ni dia sebutnya 8 masalah. 5 masalah tiada berlaku khilaf padanya pada 5 masalah antara ulama mutaakhirin, tak ada khilaf langsung. Hak 5 masalah ni ittifaq semua. Dan 3 masalah lagi daripada 8 itulah berlaku padanya pada 3 masail tu khilaf antara mereka itu, antara ulama-ulama mutaakhirin. 5 tak ada khilaf ulama, 3 ikhtilaf ulama. Ini masalah muwafiq. Jagalah masalah muwafiq. Dan tinggalkan satu masalah yang ke-9. Ada satu lagi masalah yang ke-9. Masalah yang ke-9 sebab berlaku padanya pada masalah yang 9 khilaf pula. Masalah yang ke-9 tambah satu lagi di atas 8 tadi berlaku khilaf juga yang ke-9 tu. Maka lagi akan kamu bicarakan dia akan masalah-masalah yang 9 itulah. Di belakangnya. Kena dah. Jaga malik ramai dah. Maka lagi akan kamu bicarakan dia akan masalah yang 9. Akan masalah yang 9 di belakangnya, di belakang masalah yang 8. Di belakang masalah yang 8. Dia nak bicara juga. InsyaAllah tu orang kait dengan kata insyaAllah tu supaya nak menolak daripada tulul amal. Jaga tulul amal, panjang angin-angin kita tu. Tak sewi jadi panjang angin-angin, kita kata insyaAllah. Aku nak buat satu-satu perkara esok, insya-Allah. Kena ada semua kelimah ni. Tengok tu. Dan kata Nazim pula, kita bergaduh setan. Tengok dah sambung. Dan kata Nazim pula, man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Man fi qira'atil li'ajzihi bati. Jagalah. Au syakkun hal qara wa man laha nasi. Dan kata syarahnya, ini tulis syarah pula. Tak apalah. Telah menyebutkan Nazim pada bait ini, pada bait ni lah, man fi qira'atil li'ajzihi bati ngasuk tu 3 masalah. Orang yang diuzurkan dia akan orang. Orang yang diuzurkan, yakni orang yang dimaafkan dia akan orang, yakni daripada ketinggalan dengan imam daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Diuzurkan dia ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Buat lagu tu tak apa. Nama tak faham masalah. Dia kata dan telah menyebutkan Nazim pada bait ini 3 masalah. Orang yang diuzurkan dia akan orang, yakni ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang tu. Pertamanya daripada 3 masalah, kena ingat ni. Daripada 3 masalahnya, iaitu hak yang pertama. Masalah yang pertama, orang yang lambat gak mana kita mana? Orang yang lambat membaca. Orang yang lambat baca lah. Baca Fatihah tu je lambat baca. Kerana gapo? Kerana lemah kejadiannya orang. Lemah tu. Kerana lemah kejadiannya orang tu. Orang tu kejadian ni tidak tabiat semula jadi. Tabiat yang semula jadi dia tu lemah daripada kejadian dia tu lemah. Jadi baca dia tu jadi lambat.
Lepas so tak ada nak koyak. Nak ubah tak boleh. Orang ni tulis sikit, maka harus ketinggalan 3 rukun panjang-panjang. Hak ni harus. Ya koreh? Orang yang lambat baca kerana lemah kejadian dia tu, maka harus ketinggalan 3 rukun panjang-panjang. Bagi dia tu boleh tinggal. Bukan sebab lambat itu kerana was-was. Hak ni tak maaf ni. Hak was-was tu. Yang molek yang tibuk belakang ledak weh. Okey was-was tu. Bukan sebab lambat itu, lambat baca tu kerana was-was. Hak ni tak maaf. Jaga bersalah jika lambat tu kerana was-was, maka tiada boleh iyo orang was-was gugur membaca Fatihah daripada orang was-was tu sesuatu daripada Fatihah. Sesuatu yakni daripada Fatihah tak boleh gugur. Dengan mana syarat tak apun dia. Ada was-was sangat. Ni syarat tak apun. Dia tu seperti hukum orang yang menyahaja tinggalkan dia akan baca Fatihah. Orang sengaja tinggal baca Fatihah belah mana? Tak gugur daripada dia tu Fatihah. Jaga. Kena baca weh habis. Kena baca weh habis. Faham molek dah masalah ni. Orang was-was tak boleh nak ketinggalan daripada imam 3 rukun. Semacam dengan orang yang menyahaja tinggalkan dia tinggal Fatihah. Orang yang menyahaja tinggal Fatihah pun tak boleh nak ketinggalan daripada imam 3 rukun juga. Tu imam dia baca surahnya dia buat main malah baca. Sengaja. Tu tak boleh nak ketinggalan daripada 3 rukun tu. Nanti tengok hukum dia. Tetapi adalah orang itu orang was-was. Ni hukum dia jaga dah. Jika boleh ia was-was mentamamkan Fatihahnya, Fatihah bagi was-was. Bagi orang was-was tu. Mentamam ni menyempurnalah. Jika boleh ia orang was-was mentamamkan, yakni menyempurnakan Fatihahnya, Fatihah bagi orang was-was, mentamam tu dahulu daripada bahawa turun imamnya kepada sujud. Kalulah dia boleh menyempurnakan Fatihah dulu daripada turun imam kepada sujud, maka didapat rakaat. Dapat rakaat tu jawab. Jawab dah. Dapat rakaat dia. Dan jika tiada boleh ia orang was-was mentamamkan dia Fatihahnya belakang. Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud. Imam faham tak? Imam turun kepada sujud. Dia tak sudah lagi baca Fatihah. Imam turun sujud dah. Kena buat lagi mana hai? Wajib ia orang was-was meniat mufarakah. Tu jaga tu. Hukum dia. Niat mufarakah. Kena niat cerai pada imam. Dengan sebab orang was-was ni tu tak diunzurkan ia ketinggalan dengan imam daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Dan juga orang yang gapo tadi? Orang yang tinggal Fatihah dengan sengaja. Tak uzur tu. Tak boleh nak ketinggalan daripada imam 3 rukun. Hanya dia kena baca Fatihah. Kalau dia sebelum daripada sepenuh Fatihah sebelum daripada imam tu turun kepada sujud, dia turun rakaat selalu rakaat. Kalau lah tu imam turun sujud dia Fatihah tak sudah lagi, wajib di atas dia tu niat mufarakah. Maka tiada batas mayanya Maka tiada batas semaya bagi was-was tadi. Hak niat mufarakah tu tak apalah. Habis itu. Dan saya gionyo pada orang yang was-was, yang sudah jadi seperti kejadiannya, ni was-was dia tu jadi tobeak dah. Nak ubah tak boleh dah, nak tukar tak boleh dah. Tak orang nak goyak, tak orang nak tibuk belakang. Ada supaya tak nak tinggal tak boleh. Segio, tengok dah. Dan saya gionyo pada orang yang was-was yang sudah jadi seperti kejadiannya, yakni seperti tobeaknya. Sekira-kira kodangan dobek dia hak ya jadi semacam tobeak. Hak ni sekira-kira ni orang panggil peta ataupun dobek yang jadi seperti kejadian. Kodang mana? Sekira-kira tiada boleh lagi tiap-tiap orang melihat akan orang was-was. Tak boleh. Dapat ia orang was-was meninggalkan dia akan was-was tu. Sekiranya kalau orang tengok, orang ramai tengok dia ni, dia ni tak boleh dah nak tinggal was-was dia ni.
Tu orang panggil jadi dia tu seperti kejadian tu. Nampak tak? Jadi orang ramai tengok je nampak was-was terlajak, tak nak goyak, tak nak ajar, tak reti, nak tinggal tak boleh. Orang ramai tengok tak boleh tinggal dah was-was dia ni. Manakala siapa tangga tu tengok bahawa dan saya gia penama. Tu, rekek dengan saya gia atas tu. Bahawa kita hubungkan, bahawa kita ilhakkan ataupun bahawa kita diserupakan hukum padanya pada orang was-was seperti orang yang lama gerak diamnya. Kira jaga molek dah. Bahawa kita hubungkan, kita ilhakkan, kita diserupakan hukum dia padanya pada orang was-was tu serupa hukum seperti orang yang lama gerak diamnya. Gerak geri dia kena setengah pada setengah orang tu dia lambat gerak geri dia dalam semaya tu. Tengok. Lagu mana? Orang yang lambat gerak geri dia di dalam semaya, yakni dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Jaga dah. Tu natijah kita nak. Itu maksud kita nak. Seperti orang yang lambat gerak diamnya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Jaga dah. Tu hak kita nak tu hukum dia. Dia tak ada sebut di sini. Dia tak ada sebut. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Berartinya orang was-was hak yang jadi tabiat dah was-was tu dimaafkan dia daripada ketinggalan saat itu 3 rukun yang panjang-panjang. Adapun was-was hak was-was boleh tukar tu, boleh ubah tu tak dimaafkan. Apa tadi? Seperti cara atas tadi. Hak ni seperti barang yang tersebut oleh Syekh Ibnu Hajar pada Tuhfah. Kitab nama baca molek nama kitab Tuhfah. Lagu ni lah Syekh Ibn Hajar sebut dalam kitab Tuhfahnya lagu ni. 1 masalah. Dia 3 masalah tadi. Keduanya daripada 3 masail itu, daripada 3 masalah itu, iaitu orang yang syak. Orang syak. Syak tu dahulu rokoknya, dahulu daripada tambah kita. Dahulu daripada rokoknya orang tu. Dia syak sebelum daripada rokok tu dia syak. Dan kemudian daripada rokok imamnya, imam dia rokok dah. Dia tak ada rokok lagi. Betul datang syak. Syak penama. Ni rupa syak dia dah. Adakah ia seorang saat itu sudah membaca Fatihah atau belum lagi? Tu sebelum dia rokok, tu imam rokok dah. Dia tak ada rokok lagi, mari syak. Adakah ia membaca Fatihah ataupun belum lagi? Besok kena dah. Besok dah. Besok aku kena dah. Besok kena. Besok berlaku. Betul nak buat lagu ni? Hei. Buat lagu ni? Semaya mula. Tu. Maka wajib ia orang yang syak tadi. Hak yang syak dahulu daripada rokok dan kemudian daripada rokok imam tu. Membaca Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah. Maka dimaafkan ketinggalan ia orang yang syak tadi tu daripada 3 rukun yang tersebut itu. 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun yang tersebut itu, yakni 3 rukun yang panjang-panjang. Dia dah tu imam rokok. Kita nak start baca Fatihah semula. Dia dah buat senapah Makan nak buku ide tu. Betul Nama tak reti pula nak tasawur masalah tu. Kita ni orang syak. Manakala syak wajib kita kena baca Fatihah Baca Fatihah tu imam dia rokok. Iktidal. Turun sujud. Duduk antara 2 sujud. Turun sujud pula. Tidak kita tu kena rokok lah tu. Kalau tak suk lagi Fatihah semacam rupa hak awal tadi, ingat masalah. Kalau kita baca Fatihah tak suk lagi, wa emanya kita mufarakah, wa emanya tinggal Fatihah tu turun sekali dengan imam. Duduk tempat tu imam duduk di mana, turun duduk situ. Faham dah? Jaga masalah tu. Dan ketiganya daripada 3 masalah. Jaga tu ingat tu masalah orang syak. Sabit tu jangan ada duk iktiraf orang. Ikut mana dia ni semaya pelak ni. Dia ada tu. Ada tu. Ya syak kita tak tahu demo dah syak hati demo. Dan ketiganya daripada masail yang tersebut itu, daripada masalah yang tersebut hak 3 tadi. Hak 3 ni. Iaitu masalah yang 3.
Mereka yang lupa ia mereka tu daripada membaca Fatihah. Dia lupa baca Fatihah. Kita biasa kena ni. Hingga rokok imamnya. Imam tu rokok. Dan sebelum lagi ia mereka tu rokok, dia tak ada rokok lagi. Sudahlah, aku tak baca Fatihah lagi. Tengok. Maka teringat, sebelum daripada dia tu rokok tu teringat bahawasanya ia mereka tu belum lagi membaca Fatihah. Ia ingat, sudahlah, aku tak baca Fatihah lagi. Nak buat lagu mana? Orang tak kerti salah apa ni. Kadang-kadangnya turun lagi. Sudah, batas maya. Maka wajib membaca akan dia akan Fatihah. Wajib kena baca Fatihah. Betul? Maka dimaafkan ketinggalannya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Maaf. Kalau tak ada sudah, tu imam masuk rukun yang keempat, tu baik 2 masalah semacam tadi juga. Sebab tu maka adalah masalah ini, jaga molek dah, masalah yang ketiga. Maka adalah masalah ini, masalah yang ketiga, perceraiannya, perbezaannya, faraknya antara masalah yang dulu iaitu masalah yang kedua. Jaga dah. Bezanya, perceraiannya di antara masalah yang dahulu yakni masalah yang kedua, bahawasanya yang pertama yakni masalah yang kedua. Yang pertama yakni masalah yang kedua. Molek kitab tu. Bahawasanya yang pertama yakni masalah yang kedua. Ia seorang tu syak. Sabit tu kata yang pertama ni klik kepada yang kedua. Dengan sebab masalah yang pertama tu masalah orang yang lambat baca kerana lemah kejadian. Masalah yang kedua masalah syak. Sebab itulah bahawasanya yang pertama yakni masalah yang kedua tu. Ia seorang syak. Syak lagu mana? Ni rupa syak dia. Adakah ia seorang membaca yakni membaca akan Fatihah atau tiada yakni tiada membaca Fatihah? Ya syak, aku baca ke tak baca? Maka masalah ini masalah yang ketiga ni. Masalah ini yakni masalah yang ketiga ni. Ia seorang yakin akan tiada ia seorang membaca akan dia akan Fatihah. Masalah yang tiga ni dia yakin dia tak baca Fatihah. Masalah yang pertama dia, masalah yang kedua dia syak. Jaga ada perceraian, ada perbezaan. Reti dah. Reti molek. Adapun habis tu. Adapun jika syak ia seorang. Hak syak ni kembali kepada masalah yang kedua. Jangan lupa masalah yang kedua dulu. Adapun jika syak ia seorang. Syak ni kembali kepada masalah yang kedua. Atau teringat ia seorang. Ini kembali kepada masalah yang ketiga. Dia lupa betul dia ingat. Syak ataupun teringat tu. Kemudian daripada sudah ia seorang tu rokok. Mana kalau dia rokok? Sudahlah aku tak baca Fatihah. Waktu masalah dia ingat, dia ingat atau dia tak nak baca dalam kia tu. Ataupun dia rokok pak sana itu, sudahlah. Baca ke tak Fatihah? Baca ke tak baca? Itu masalah syak. Dan rokok imamnya, padahal rokok imamnya, imam dia rokok juga. Imam rokok dia tu rokok juga. Batunya mari syak. Baca ke tak Fatihah? Nak buat lagu mana? Ataupun sudahlah aku tak baca Fatihah. Dia ingat cerak. Maka tiada boleh lagi ia seorang kembali membaca Fatihah. Jangan hundur semula hundur semula sudah. Bodoh kau tak boleh dah. Nak hundur tak boleh dah. Tetapi wajib berkekalan ia seorang mengikut imamnya. Wajib ia kena turut imam dan wajib ia seorang saat ni datang kemudian daripada salam imamnya 1 rakaat. Semaya semula, serakaat lagi tambah 1 rakaat lagi. Dan jika syak ia seorang kemudian daripada ia seorang rokok. Dia syak masalah seperti tadi juga. Dia syak selepas daripada rokok. Manakala dia rokok, aku baca ke tak baca Fatihah. Tapi dahulu daripada rokok imamnya. Yang ni masalah tak sama sini. Hak tadi tu imam rokok juga. Hak ni tu imam tak ada rokok lagi. Dia gaduh. Gaduhnya pergi rokok dulu ada imam. Tengok, jaga dah. Kita semaya jangan dulu pada imam luput fadilat jemaah. Luput fadilat jemaah. Kalau dulu pada imam tu luput fadilat jemaah. Jaga. Dia pergi rokok dulu. Rokok tu dahulu daripada rokok imamnya. Imam tak ada rokok lagi. Betul, kamu dia rokok imamnya. Kamu dia daripada dia rokok lah.
maka rokok imamnya. Kamu dia pada dia rokok tu rokok imam. Berartinya dia rokok dulu pada imam. Maka datang syok iyo. Betul ni syok lah hati. Gi syok ni jaga dah. Klik mula dia humai sikit, dia mau tambah sikit. Dan jika syok iyo seorang atau teringat iyo seorang, tambah sikit situ. Dua masalah, lama tak erti. Nolek wah ni hari tu. Dan jika syok iyo seorang, satu atau teringat iyo seorang. Bukan kita jatuh, dia tak ada hari mula kita. Kita tambah takut tak erti masalah. Kamu dia daripada iyo seorang rokok. Tapi dahulu daripada rokok imamnya. Kamu dia daripada rokok dia saat itu rokok imamnya. Maka datang syok. Mana kalau dia syok dan turun rokok saat itu datang syok. Iyo seorang atau teringat iyo seorang lupa membaca Fatihah. Sampai kita takdir ni. Tengok yo hari sini ni. Atau teringat iyo seorang dia le rokok tu lah. Lupa membaca Fatihah. Dia ingat kata dia tu lupa baca Fatihah, tak ada baca. Maka wajib iyo seorang kembali kepada kianya. Hak ni wajib kena kembali. Sikit je tu masalah tu. Sikit je. Tak sama betul kan? Tak sama betul? Betul imam rokok dulu kedia pada dia. Dia rokok dulu pada imam. Tapi rupa lagu ni jaga temung ni. Golek ke orang turut tu imam tu. Selepas dah tu imam. Yang kena ingatnya, kalau kita tu sebelum tu rokok selepas dah tu imam, betul dah tu imam rokok, kita rokok. Kamu dia datang syok, tak boleh kembali hang. Ingat situ. Kalau kita rokok dulu pada imam rokok dia pada kita, betul datang syok ataupun ingat kata kita tak baca lagi Fatihah, wajib iyo seorang kembali kepada kianya dan membaca Fatihahnya. Betul? Maka diuzurkan dia akan orang tadilah hingga 3 rukun yang tersebut itu. 3 rukun panjang-panjang itu diuzurkan. Boleh dia tinggal boleh ketinggalan daripada ingat imam daripada 3 rukun. Seperti barang yang disebut pada Tuhfah juga. Tuhfah ni kitab bagi Syekh Ibn Hajar Kata nazim sikit lagi. Wadfu muwafiqan lis-sunnatil adal. Adal tu. Wadfu muwafiqan lis-sunnati jaga lis-sunnati bukan as-sunnati. Wadfu muwafiqan lis-sunnatil adal wa man lisaktatin tizaruhu hasal. Wa man lisaktatin tizaruhu hasal. Maka kata syarahnya, sini tulis lagu ni pula, tak apalah. Atas tadi tulis syarahnya. Nak jadi jawi. Telah menyebut oleh nazim bait ini 2 masalah. Dalam bait atas tadi ingat man fi qira'atin li'ajzihi bati au syakkun hal qara wa man laha nasi. 3 masalah ngapa situ 3 masalah. Ada tu bait dalam bait wadfu muwafiqan lis-sunnatil adal ni 2 masalah. 2 masalah yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Pertamanya daripada 3 masalah iaitu yang pertama, orang muwafiq meninggalkan Fatihah. Ia orang muwafiq, dia tinggal Fatihah. Tinggal tu sebab ia orang muwafiq membimbangkan membaca doa iftitah. Ni bahaya juga ni orang tak tahu ni. Sebab ia orang muwafiq membimbang ni duk bergaduh, duk masyhur, duk bergaduh, reti mam gaduh. Duk bergaduh kan membaca doa iftitah. Padahal hanya masa sepuk sangat itu. Masa sepuk masa kau dah baca Fatihah ya dia tu. Dia duk bergaduh doa iftitah panjang juga tu. Kadang-kadang budak panjang ada Fatihah nah. Duk doa iftitah. Maka rokok imamnya, betul imam rokok. Dahulu daripada bahawa dapat ia seorang mentamam kamu baca Fatihahnya. Tak ada nak baca Fatihah tu imam rokok. Sama ada ia seorang dibaca nyonya Fatihah, jaga dah, atau belum lagi dibaca nyonya Fatihah. Sama ada dia tu dia baca Fatihah ketika tu imam rokok tu, ataupun dia tu tak baca lagi, tak kira, maka diuzurkan dia, yakni dimaafkan dia akan orang tu ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Uzur juga weh. Tak apa. Dimaafkan dia ketinggalan 3 rukun, tapi kena baca cepat-cepat. Maka sebut oleh nazim orang muwafiq.
Nuh, di dalam mata dia, dalam syair noh. Wadfu muwafikan. Ha tu pada kata muwafikan tu. Nazim dia sebut orang muwafikan pada kata muwafikan supaya keluar orang masbuk. Supaya nak keluar orang masbuk. Orang masbuk ni getih dah. Orang hok yang tak ada dalam kia ime qada baca Fatihah. Tu orang panggil orang masbuk. Orang masbuk yang membimbangkan membaca yang sunat akan Fatihahnya, yakni tinggal akan Fatihahnya. Tu, akan Fatihahnya tu, yakni tinggal akan Fatihahnya. Duk gaduh dengan doa iftitah, duk gaduh dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Fatihah tinggal orang masbuk tadi. Maka adalah bagi orang yang masbuk tu hukumnya hukum orang masbuk lagi akan datang insya-Allah. Lagi akan datang dia menyata. Balah mana orang ni? Kata setengahnya lagu mana? Hei. Kata setengah lagu mana, hei? Mu tahu dah, hei? Coba mu jawab aku dulu, hei lah mana. Orang masbuk dia dok gaduh baca doa iftitah. Padahalnya dia pergi email nak habis dah baca surah. Balah mana, hei? Hei? Tu. Buat kata setengah ulamanya wajib dia kena mendatai daripada Fatihah tu qada dia baca qada mana? Doa iftitah tu dia baca banyak mana? Kena banyak tu. Nampak rahim? Jaga. Nanti dia menyata pula oleh lelaki tu. Dia menyata masalah ni ada ikhtilaf banyak. Ada ikhtilaf ulama lah. Nanti malam esok. Keduanya habis itu. Masalah masbuk malam esok. Malam ni muafiq aja. Muafiq pun tak habis nampak ni. Keduanya orang yang muafiq itu sebab menanti akan saktah imannya. Saktah iman ni dia sekejap. Diam sekejap iman tu. Sebab menutup bagi sunat ia seorang saat ni tu membaca kamu dia daripada Fatihah imannya. Gerti tak? Dia nak baca Fatihah selalu, dia nak hasil pahala sunat. Tekah tu imam dia baca Fatihah, dia nak baca Fatihah tak ada nama. Boleh baca situ. Tapi golek ke ngau orang moh kita, dia tak baca tu imam dia baca Fatihah, dia dengar situ dah. Dia dengar mana kalau tu imam pergi baca surah tu, baru kita baca Fatihah situ. Betul dia tak ada baca selalu Fatihah tu dengan sebab dia dok menuntut hak sunat, nak kepada hak sunat. Nanti imam sudah waladdallin. Amin. Tu imam kata amin. Tiba-tiba tiada berdiri bagi saktah itu. Tu imam tak ada berdiri dak saktah. Hanya selesai Fatihahnya lalu rokok. Sudah. Tu imam sudah baca Fatihah, rokok selalu. Semaya dah batal dah saya. Tak batal. Masalah baca surah tu sunat. Bukan rukun. Tak batal sebelum hari makmum ni salah apa? Buat aku mana? Sudahlah tu imam aku. Tu imam tak apa aku ni. Sudahlah nak buat lagu mana ni? Nak baca Fatihah kata saya baca. Salah apa juga ni? Satu tak ada jawab lagi. Atau dibacanya tu imam baca juga. Tapi dibacanya surah yang amat pendek. Gapo surah pendek? Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sudahlah. Bergaduh. Dia baca surah pendek cepat pula. Aku besok kena acak sekali sini. Pendek cepat. Kita biasa baca lambat tak lambat, tapi tengah lah. Salah habah nak buat lagu mana? Tengok dah. Betul tiada sempat ia seorang membaca Fatihah. Tak sempat lah ni nak baca Fatihah, tak ada dah. Atau mentamamkan dia akan Fatihah. Betul lagu mana orang ni? Hukum dia maka diuzurkan ketinggalan 3 rukun itu. Uzur juga ketinggalan 3 rukun. Betul uzur ni kena cepat ni. Tu imam tu rokok tu. Tak ada baca surah dak tu imam. Uzur bagi kita ketinggalan 3 rukun. Maka 5 surah ini, 5 surah yang tersebut start daripada awal mana? 5 surah yakni 5 rupa ataupun 5 masalah ni mana? Orang yang lambat baca kerana lemah kejadian. 1. Yang kedua, orang yang syak dahulu daripada rokoknya dan kemudian daripada rokok imamnya. 2. Dan yang 3, orang yang lupa membaca Fatihah hingga rokok imam. 3.
Dan yang keempat, muwafiq tinggal membaca Fatihah sebab masyhur membaca dengan yang sunat-sunat. Pak. Dan yang kelimanya, orang yang muwafiq sebab menati-nati saketah imam. Hak lima tu, lima ning diuzurkan baginya, bagi orang yang muwafiq, diuzurkan bagi orang yang muwafiq hak lima sat ning ketinggalan 3 rukun itu. 3 rukun panjang-panjang itu boleh dia ketinggalan daripada imam. Maka adalah pada surah ini, yakni pada surah yang 5 ini. Maka adalah pada surah ini, yakni pada 5 surah yang tersebut tadi tu. Tiada ada khilaf antara segala ulama mutaakhirin, tak ada khilaf langsung. Hanya ittifaq semua ulama-ulama mutaakhirin katanya boleh bagi dia tu ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang daripada imam. Habis itu. Ni nak menyata khilaf pula sikit kira. Kamu dia kata Nazim, man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dabat. Habis itu kata syarahnya, inilah masuk, inilah bait ni. Masuk yakni mulai Nazim, masuk ni mulalah. Mulai Nazim radhiyallahu anhu pada menyebut pada masalah-masalah yang khilaf. Dia sebut di awal tadi 5 hak ittifaq mutaakhirin dah. Betul 3 hak yang ikhtilaf ulama dan campur pula 1 hak yang ikhtilaf. Jadi 9 masalah. Ni 3 hak yang ikhtilaf dia sebut di sini. Pada menyebut pada masalah-masalah yang khilaf, yakni di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Dan disebut pada bait ini 2 masalah. Dia sebut dalam bait ni, manna ma fi tasyahudin aw ikhtalat ni, 2 masalah. Pertamanya daripada 2 masalah. Seseorang yang sembahyang ia seorang serta imamnya, dia semaya serta dengan imam. Dia tu muwafiq muwafiq. Betul dia semaya sekali dengan imam. Kamu dia ketiduran nyonya seorang saat itu nama ke? Nama fi tasyahud. Dengan bawa subuh ke tu tak ada tidur semalam. Tidur ketiduran nyonya seorang di dalam tasyahud awal. Sudah gerok ngeruh. Padahal tetap 2 punggungnya, yakni tetap 2 papang punggungnya. 2 papai punggung tu tetap pada tempat duduk. Kepada tempat duduk je buat gitu. Kepada tempat duduknya, 2 papai punggung tetap kepada 2 tempat duduk dia. Kalau tak batal. Jaga dah. Batal betul jatuh asmaya, jatuh dia habis dah. Kalau tetap 2 papai punggung tak apa. Maka tiada jaga daripada tidurnya. Suka ni dekat duduk tepi kita ni dah. Main ana tekak duk koleh duk ngeruh gerok nada semaya ni. Dia tiada jaga daripada tidurnya, malaikat adalah imamnya. Malaikat dia jaga adalah imamnya sudah turun rakaat sudah. Atau jaga pada akhir kianya imam. Dia jaga juga tapi imam dekat nak turun rakaat dah. Habis nak turun rakaat dah. Satu tak ada jawab lagi. Nak buat lagu mana dia ni? Keduanya orang yang muqtadi. Orang yang muqtadi ni yakni makmum yang mendengar akan takbir imam. Takbir imam tu bagi kia. Tu imam takbir untuk nak bangun kia. Maka disengkonyo makmum hok dengar takbir tadi tu takbir bagi duduk tasyahud. Sudah. Maya je semaya dia sebelah dinding. Tak nampak tu imam. Betul dia seorang. Orang lain tak ada. Jaga. Dia nyanyi skor tu imam takbir kia, dia skornya takbir duduk tasyahud. Ni dia tu duduk di mana ni? Mu boleh buat lagi masalah ni. Dia tu duduk di mana ni? Makmum hal ni duduk di mana? Duduk dalam rukun mana ni? Duduk dalam rukun mana? Duduk dalam sujud yang kedua lah. Duduk dalam sujud yang kedua. Dia bunyi Allahu Akbar panjang tu ngamak orang takbir kia dah. Apa tu imam saat itu? Mendengar akan takbir imam bagi kia. Imam tu takbir kia. Betul dia skor kata tu imam takbir duduk tasyahud. Maka duduk ia bagi tasyahud. Dia duduk tasyahud. Starilah. Tahiyatul mubarakah. Barangkalinya tu imam tu tinggal tasyahud awal.
Tu boleh waktu baik masalah tu. Tu imam tinggal tasyahud awal. Dia dak faham kata tu imam takbir tasyahud awal. Faham dah? Kemudian maka takbir imam bagi rokok. Tu imam takbir nak rokok dah. Menyekoi takbir bagi kianya. Suka. Dia takbir tu imam takbir rokok, dia suka kata tu imam takbir kia. Jadi belawai tak umur tu imam rokok dia naik. Daripada tasyahud awal. Tu imam takbir kia daripada tasyahud awal. Hai ke mana? Kemudian maka takbir imamnya bagi rokok, menyekoi takbir bagi kianya daripada tasyahud awal. Tu imam takbir rokok, dia suka kata tu imam saat ni tu takbir kia daripada tasyahud awal. Tengok. Batu kemudian ia makmum ketahui bahawa takbir imam itu bagi rokok. Dia kata bukan takbir nak takbir nama bukan takbir nama ni, bukan takbir tasyahud awal ni. Takbir nak turun rokok ni. Dia tahu. Betul? Maka adalah pada dua surah ini, pada dua masalah tadi ambil start daripada masalah yang pertama tadi, dia tak ada jawab lagi tu. Orang jenera dalam tasyahud tu. Waktu campur dengan orang skor salah ni. Dua masalah ini berlaku khilaf di antara Syekh Asy-Syaikh Ibnu Hajar dan Asy-Syihabur Ramli. Berlaku khilaf di antara dua ni. Lagu mana? Kata Syekh Ramli, ia makmum daripada orang yang muwafiq jua. Lagu mana orang muwafiq? Mana kalau orang muwafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Boleh ketinggalan 3 rukun. Bangun cepat-cepat baca Fatihah. Tengok. Orang tidur tadi pun ni makin tu jugalah. Mana kalau sedar agak bangun selalu dah baca Fatihah. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar, dia kata adalah masalah ini, dua masalah ni dihubungkan, yakni diilhaqkan ataupun diserupakan seperti orang masbuk. Orang masbuk. Gerti orang masbuk? Naik pak saat itu tampak imam rokok, turun rokok selalu dah. Gerti dah tu orang masbuk. Maka tiada lazim akan orang masbuk. Maka tiada lazim yakni tiada wajib. Maka tiada lazim akan dia, maka tiada wajib baca Fatihah. Tu tanda tahu. Maka tiada lazim akan dia orang masbuk saat itu, yakni membaca akan Fatihah. Tak lazim dia baca Fatihah hingga akhir lah. Kalau dia ada sikit pun sikit, tak apa, tu rokok selalu. Tetapi tak wajib baca habis, tetapi dibacanya barang yang dapat juga. Dia dapat qadar mana daripada Fatihahnya. Fatihah orang tu dia dapat qadar mana, baca qadar tu lah. Waktu tu rokok, nampak tak imam tu rokok selalu dah. Itu masalah dia desta dengan kia imam. Kalau dia nampak imam rokok, dia bangun rokok selalu. Beridai ke apa dia nama nak kira rakaat dia. Orang masbuk dia tamak ninah serta imam di dalam rokok. Kalau tak dia tamak ninah dalam imam serta rokok, luputlah rakaat tu. Jaga tu. Maka wajib diikut akan imamnya seperti orang masbuk. Supaya orang masbuk belah mana, balah tu lah dia buat. Jika dapat rokok serta tamak ninahnya sebelum lagi angkat imam daripada rokoknya, kalau dia rokok serta imam, baru dapat tamak ninah pula dalam rokok tu. Sebelum lagi angkat imam daripada rokoknya, dia tamak ninah. Dia dapat rakaatnya, dapat rakaat. Dan jika tiada, dapat rakaatnya juga. Oh, salah tu. Dan jika tiada, tambah setiada. Dan jika tiada dapat rakaatnya. Tu tambah tiada sarah. Dan jika tiada, yakni tiada dapat tamak ninah di dalam rokok serta imam. Tu. Dan jika tiada, yakni tiada dapat tamak ninah di dalam rokok serta imam, tiada dapat rakaatnya. Jadi tak dapat rakaat dia. Manakala tu imam wisalah kena tambah 1 rakaat lagi. Tiada. Kita jatuh tiada 2 kali Seperti yang lagi akidatif caranya, hukum orang masbuk tu lah. Yang lagi akidatif cara. 1 bait lagi dah sikit dah. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8, iaitu masalah yang ke-8, masalah yang 3 daripada masalah yang ada khilaf padanya. Gitu dah. Masalah yang ke-8 ni masuk dalam masalah yang 3 yang ikhtilaf ulama mutaakhirin tu. Dengan katanya kazallazi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Cara nak baca syair ni tepat pendek, baca pendek baris tu.
kazallazi yukammilut tasyahhuda ba'da imamin qama minhu qasida. Gitu dah. Mengklik wak diri mana ni? Kata syarahnya, dan adalah surah masalah ini. Masalah mana? Masalah yang ke-8 ni. Masalah yang ke-8 daripada 3 masalah hak ia ada ikhtilaf ulama ni. Bahwasanya ia orang muwafiq. Dia tu duduk serta imamnya. Duduk serta imam membaca tasyahud awal. Duduk sekali dengan imam baca tasyahud awal. Maka tak kalau berdiri imamnya daripadanya maka tak kalau berdiri imamnya imam bagi makmum tadilah. Berdiri daripada tasyahud awal. Tu imam tu berdiri daripada tasyahud awal, maka berhenti makmum daripada berdiri. Dia tak ada berdiri dak. Berhenti daripada berdiri ni dengan bahawa dia tu tidak berdiri. Berhenti tu apa? Supaya ia makmum hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Dia tasyahud awal dia tak habis lagi, tak sud lagi. Tu imam bangun dah, tu imam baca cepat. Sini banyak juga ni harap dia baca tasyahud awal cepat Fatihah cepat. Betul kita ni salah apa? Kita nak buat lagu ni. Maka tak kalau berdiri betul, tak kalau dia sudah baca tasyahud bangun diri betul. Betul didapat akan imamnya rakaat. Sudah. Nak baca Fatihah ni senapah sungguh ni. Atau hampir rakaat. Ataupun dia berdiri saat ni tu imam tu hampir rakaat dah. Betul masalahnya. Maka kata Syekh Ramli, ia makmum tu dihubungkan orang muwafiq jua. Lagu mana dihubung? Dihubung tu diserupalah dengan orang muwafiq jua, diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. 3 rukun yang panjang-panjang tu boleh. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, tetapi ia makmum seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Ni berat ni. Kalau imam turun sujud, kita tak ada habis lagi Fatihah, kena cari jalan niat mufarakah. Nampak dah kena niat mufarakah. Kalau berlaku di atas Syekh Ibnu Hajar pemolek masalah. Kalau berlaku di atas Syekh Ibnu Hajar tak leh ketinggalan 3 rukun. Tu tanda masalah tu. Kalau kita berlaku di atas Syekh Ibnu Hajar ni, hak Syekh Ramli tadi dia kata boleh kita ketinggalan daripada imam 3 rukun. Kalau berlaku di atas Syekh Ibnu Hajar dia kata tetapi ia makmum seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Mana kalau ketinggalan dengan ketiada uzur, maka tak harus bagi kita ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Hanya sekadar mana kalau imam terus sujud, di atas kita tu kena buat keputusan, kena niat mufarakah. Maka tiada diuzurkan dia akan orang tadi, melainkan barang yang orang yang muwafiq ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Lagu mana? Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Tak uzur. Mu ingat betul ni ya? Ingat kata kalau berlaku di atas Syekh Ibnu Hajar, tak uzur, tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Betul? Jika dapat tamamkan Fatihahnya dan rokok ia seorang dahulu daripada imam turun kepada sujud. Dia sudah Fatihah, betul dia rokok sebelum daripada imam turun kepada sujud, didapat rakaatnya, dapat rakaat. Tak ada dia tanya sabuk sini, ada masalah selik dalam ini. Tak masalah 9 bawah ni wal khulfu fi awakhiril masaili tu. Ada masalah selik ni, ada ni, temu tak nampak lagi tu. Kita tak segoyak. Mu nampak lagi Dia kata, maka jika dapat tamamkan, menyempurnakan Fatihahnya, Fatihah bagi makmum tadi, dan rokok ia makmum dahulu daripada imam turun kepada sujud. Imam tak ada turun kepada sujud lagi. Tengok tu masalah ni, masalah lain ni. Tak sama masalah masbuk. Masalah ya wak masbuk ya waris dah. Serta dapat tamak niknah di dalam rokok imamnya. Tapi sini masalah selit tu baik lagi, terketik lagi masalah ni. Syarat ke tak tamak niknah? Tu. Nampak dah? Nampak lagi lagi. Betul ada muskil tak? Ada masa muskil tak? Dia syarat ke tak tamak niknah sini? Mari dak letak kepala Maka jika dapat tamamkan Fatihahnya dan rokok ia makmum saat itu dahulu daripada turun kepada sujud, didapat rakaatnya.
Dapat rakaat tak syarat tamak ni noh jaga hai. Hak ni masalah orang muafiq. Hak syarat tamak ni noh dulu tu masalah orang masbuk. Masalah orang masbuk. Jagalah. Sampai di sini dia tawari serta dapat tamak ni noh di dalam serta dapat tamak ni nohnya di dalam rokok imamnya. Dia tawari dah gitu. Dengan sahabat ini masalah muafiq. Hak serta dapat tamak ni noh dalam rokok imam tu hak nu masalah masbuk. Jagalah jaga. Jaga tak syarat tamak ni noh sini hai. Tamak ni noh seketul dengan rokok imam tu lah. Tapi widai sebelum daripada imam tu sujud ya. Dari situ ya. Dan jika tiada ia seorang tamamkan Fatihahnya dahulu daripada turun imam kepada sujud. Ha ni, Fatihah dia tak lagi, tak sudah lagi, tak habis lagi. Batu imam tu turun sujud dah. Lagu mana? Hendaklah yakni wajiblah ia seorang niat mufarakah. Niat mufarakah. Niat cerai daripada imam. Kamu dia ia seorang lakukan aturan sembahyang dirinya. Laku aturan sembahyang diri, rokok tidak turun sujud, maka jika ia menyalahi akan dia akan imam. Ada ke mana? Dengan bahawa imam turun kepada sujud. Dia saat ni duk kacau lagi hai. Duk kacau sambung Fatihah, duk kacau sambung. Dia wajib kena baca mata dah Fatihah ni. Duk sambung ni yang farakah pada batal semayanya. Batal tu bukan batin, batal sembahyangnya, batal semaya. Niat farakah. Wajib dia niat farakah tu jaga. Hendaklah di situ tu jaga, hendaklah ia yakni wajiblah ia niat mufarakah. Kamu dia mengisyarat oleh Nazim rahimahullah taala bagi khilaf masail yang 3 yang kamu dia itu dengan katanya wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takum bi ghafili wallahu a'lam.